atau penghantaran terus kepada anda. Membeli belah di hujung jari. Layari www.agrobazar.com.my. Projek tempatan banjir serta naik taraf sistem perparitan di Kota Samarahan yang menelan kos keseluruhan 30 juta ringgit akan dipercepat pada tahun depan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia perlu dipercepat untuk mengatasi masalah banjir di kawasan itu. Jelasnya, projek itu melibatkan 3 kawasan yang sering kali dilanda banjir kilat teruk, iaitu kawasan perumahan Taman Uni Garden, Taman Samarindah dan kawasan Sekolah Kebangsaan Jalan Muara Tuang. Tambahnya, projek itu nanti akan melibatkan pewujudan kawasan limpahan air hujan dan projek pembesaran perparitan. Ada yang akan dilaksanakan first quarter, ada yang ditarget by third quarter. By August kata DID tadi lah. That is the target lah, projection. Based on the current kita nak cuba percepatkan. Bila ditubuhi berita selepas taklimat rancangan tempatan banjir Sarawak Kota Samarahan di Auditorium Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak di Kota Samarahan. Terdahulu Datuk Seri Fadilah meninjau tapak yang sering dilanda banjir kilat. Banjir paling teruk tahun lalu memusnahkan harta benda dan rumah-rumah penduduk di Taman Samarindah. Nyuruh mempercepatkan lagi lah nyampuna projek tu supaya kami di Taman Samarindah tu tiada banjir lagi. Banjir memang ada tapi mengurangkan. Saya akan membawa gelombang pembangunan kedua ke kawasan N21 Terbedu jika diberi mandat. Itu komitmen calon muka baharu N21 Terbedu dari Gabungan Parti Sarawak GPS, Dr. Simon Sinang Badar untuk PRU Dun Sarawak ke-12 kali ini. Fokus terarah kepada pembangunan ekonomi penduduk memandangkan kemudahan jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik berjaya dilaksana ketika pentadbiran penyandang kerusi Dr. Michael Manyin Jawong. Sebagai calon muka baharu, Dr. Simon komited membangunkan sektor pertanian sebagai tanaman komoditi. Dengan mengubah kaedah konvensional kepada kaedah pertanian moden, pendapatan penduduk dapat ditingkatkan. Sebagai anak jati Terbedu, fokus lain adalah untuk membangunkan pendidikan anak-anak dan belia. Mengulas situasi PRU Dun Sarawak kali ini, beliau menyifatkannya sebagai satu sejarah kerana menyaksikan pertandingan 5 penjuru. N21 Terbedu menyaksikan pertandingan antara Dr. Simon dengan 4 calon dari Parti Keadilan Rakyat, Parti Sarawak Bersatu dan Parti Bumi Kenyalang PBK dan seorang calon bebas. Sementara itu, Parti Bumi Kenyalang PBK di bahagian Bintulu menerusi sidang medianya berkata selain kempen di media sosial, mereka turut bersandarkan kepada pemasangan bendera dan edaran risalah sebagai alat untuk menarik perhatian pengundi. 5 calon PBK akan bertanding di Bintulu melibatkan kawasan Dun Jepak, Kakus, Samalaju, Kemena dan Tanjung Batu. Penaiktarafan kawasan Balai Ringin menjadi sebuah daerah kecil penuh berupaya merubah wajah pekan kecil itu melalui infrastruktur dan aksesibiliti yang dipertingkat. Penduduk luar bandar tidak lagi perlu bergerak jauh untuk mengurus pelbagai urusan harian. Langkah kerajaan mengiktiraf pekan yang didiami lebih 7,000 penduduk itu amat tepat sekali. Bagi calon GPS bagi Balai Ringin, Datuk Snowdan Lawan, jika diberi mandat baru dalam pilihan raya ini, semua perancangan untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan terbabit akan dizahirkan dengan sempurna. Menurutnya, Dun Balai Ringin sangat unik kerana terletak dalam daerah Serian, Simunjan dan Seri Aman. Ini memerlukan beliau melakukan perancangan yang betul bagi memastikan setiap matlamat dapat dilaksanakan dengan baik. Beliau turut bercadang supaya daerah kecil Pantu pula ditukar status sebagai daerah penuh. Kepada kerajaan untuk menaik taraf daerah kecil Pantu sebagai daerah penuh. Apabila menjadi daerah penuh, Pantu akan memperoleh peruntukan sendiri, seterusnya memudahkan segala urusan pembangunan di kawasan itu dilaksanakan.
Baik, Kabong, sebuah kawasan pesisir pantai pernah dikenali di peringkat antarabangsa melalui penganjuran Festival Layang-Layang Antarabangsa Pantai Tanjung Kembang pada tahun 2019. Untuk mengetahui apa menarik di Kabong, kita bersama wartawan Rosita Ampong. Yang pertama sekali menarik di Kabong adalah makanan jajannya. Yang saya maksudkan adalah produk makanan kering ataupun biskut-biskut yang dihasilkan oleh penduduk Kabong di sini. Dan kalau anda dapat melihat yang ini terdapat pelbagai jenis-jenis biskut yang terdapat di sini. Apapun biarlah kita sembang sekejap dengan mana ni dia pemilik pusat penjajah ni, tempat penjajah ni. Kak Dumek, boleh jelaskan jenis-jenis biskut? Ada berapa jenis biskut yang ada kat sini? Biskut situ banyak 50 jenis semuanya. Harga di sini murah aja, RM1 satu bungkus. Yang di bawah ni RM2 satu bungkus. Bahasa Kabong tu intonasinya berbeza dengan bahasa-bahasa Sarawak yang lain. Baik, Kak Dumek, sila pilih. Terima kasih, Kak Dumek. Sungan sejenis makanan tradisional berasaskan sagu berintikan makanan laut dibungkus daun nipah sebelum dibakar. Makanan yang sedap dimakan ketika masih panas ini boleh didapati di pusat penjajah Kabong atau penjual di pantai Tanjung Kembang Kabong. Okey, apa lagi yang menarik di Kabong? Nah, ini dia. Ini merupakan tumpik Kabong ni. Ianya merupakan adik-beradik makanan suman sebab tumpik yang dijual di pantai Tanjung Kembang dihasilkan menggunakan bahan-bahan segar seperti kelapa parut, makanan laut dan tepung lemanta atau tepung sagu. Kami tu makan dari nak ada pusat tu nak hidup Tepung mantap hidup ya beda ni. Tumpik nang nyaman dari suman. Tapi yang makan masa panas-panas tu lah yang paling sedap. Datang dari Kempan terus masuk tapak makan. Nang sedap. Tumpik Kabong tu memang special, memang sedap sebabnya dari payak yang fresh, sontong yang fresh. Mau nak cari tumpik Kabong, sila datang ke Kabong. Bagi pengunjung luar, kesempatan menikmati makanan unik sambil bersantai di pantai Tanjung Kembang sukar digambarkan kenikmatannya. Rosita Ampong untuk Berita RTM.